Sumpah Bahadur ini adalah perjanjian ataupun sumpah yang dibuat oleh beberapa orang pahlawan di tanah Melayu. Memandangkan pada masa tu pihak British sedang mencari dan memburu pahlawan-pahlawan ini. So, diorang perlu berpisah. Sebelum diorang berpisah, diorang adakan satu pertemuan perjanjian dekat satu kampung yang diberi nama sebagai Kampung Bukit Haji Pak Jedeh di Tanah Merah. Yang mana perjanjian ini dibuat adalah untuk menyorok ataupun tak nak mendedahkan identiti sebenar mereka, di mana perjanjian ini kesemua para pejuang itu bersumpah bahawa diorang tidak akan muncul lagi dekat tanah Melayu ataupun tidak mendedahkan lagi identiti mereka. So 7 orang yang terlibat di dalam Sumpah Bahadur ini antaranya adalah Datuk Bahaman, Mat Kilau, dan seterusnya Mat Lela. Datuk Bahaman kembali ke Kelantan selepas mereka berpisah lah. Kemudian Mat Lela pula dia pergi ke Indonesia. Sementara 2 orang pejuang yang lain ada yang meninggal dunia di Patani Siam. Pada tahun 1920, Datuk Bahaman pulang balik ke Kuantan. Masa tu dia duduk dekat Kampung Paya Lalang. Lepas tu masa dia duduk dekat Kampung Paya Lalang tu, dia gunakan nama Lebay Deraman sebagai nama samaran dia lah. Lepas 6 tahun kemudian pula, Datuk Bahaman ni dia pindah pergi dekat Peramu. So masa duduk dekat Peramu tu, dia tukar pula nama lain. Dia gunakanlah nama Tok Guru Peramu. Mat Kilau pula dikatakan berpindah ke Kampung Aurompin. Ada kata dia berpindah dekat Kampung Pasir Panjang. Jadi Mamat Kelubi dengan Panglima Hitam dua-dua tak dapat dikesan kat mana diorang. So Sumpah Bahadur yang diorang bersumpah tadi tu, jika sesiapa yang ingkar akan sumpah itu, akan terjadi 2 perkara. Yang pertama, hidup dan tidak selamat, dan kedua, selamat dan tidak hidup. Nak dijadikan cerita, pada tahun 1969, 26 Disember, lepas solat Jumaat, ada seorang warga emas ni yang dikenali sebagai Mat Siam terus ke mimbar masjid. Lepas tu dia baca surah Al-Fatihah, lepas tu dia baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, dan kemudian dia istiharkan bahawa dia adalah pejuang Mat Kilau. So bila dia dah istihar yang dia tu Mat Kilau, mestilah orang pelik. Jadi bila dah viral macam tu, dia jadi tertanya-tanya lah, orang tanya-tanya kenapa tiba-tiba muncul balik Mat Kilau ni, sedangkan seperti yang tercatat di dalam sejarah, Mat Kilau dah pun mati. Tapi kenapa ada orang yang masih mengaku yang diri dia adalah Mat Kilau? So cerita dia macam gini. Bila dah ada orang mengaku ataupun istihar yang dia Mat Kilau, sudah tentulah pihak kerajaan pun terkejut. Jadi bila terkejut, pihak kerajaan terus tubuhkan satu pasukan khas, iaitu Jawatan Kuasa Menyiasat munculnya Mat Kilau 1970. So bila dah menyiasat, siasat, of course lah kita nak kena tanya Tuan Badan tu sendiri. Tapi masalahnya, Tuan Badan tu tak boleh nak bercakap. Sebab apa? Sebab masa tu, lepas saja pada dia istihar yang dia adalah Mat Kilau, dia tak boleh nak bercakap dan kaki dia pun bengkak. So bila dia tak boleh bercakap, mulut dia jadi hegok gitu. So orang tak dapat cari nak bukti yang kukuh yang menyatakan sama ada dia Mat Kilau ataupun tidak. Jadi itulah kita boleh tengok kat situ bahawa Sumpah Bahadur ini memberikan efek yang tak berapa baik. Macam aku cakap tadi lah, dia ada 2 perkara, hidup dan tidak selamat ataupun selamat dan tidak hidup. 2 perkara je yang berlaku. So kat sini Mat Kilau masih lagi hidup dan tidak selamat. Jadi bila dah kecoh macam tu, kerajaan perlu mencari bukti yang kukuh. Jadi kerajaan terus buat soal siasat kepada orang-orang sekeliling dia yang mengenali dia ke. Kemudian kerajaan bawa Mat Kilau ni berjumpa dengan 3 orang rakan seperjuangan dia yang lain. So bila kerajaan bawa 3 orang kawan dia ni bertemu di satu tempat, masa tu dia jumpa dekat Dewan Pusat Latihan Pertanian Kuantan. So dekat situlah terciptanya sejarah yang mana Mat Kilau, kemudian ada Mat Kelantan daripada Kelantan, Mek Munah daripada Terengganu, dan juga Raja Ibrahim ataupun Pak Yim daripada Kelantan. So bila diorang berjumpa tu, sesama diorang, walaupun diorang tak bercakap, tapi berdasarkan pemerhatian, mereka berempat ni memang saling mengenali dan menangisi antara satu sama lain. So dia sedih lah, maksudnya dah lama, hampir dekat suku abad dah dia tak jumpa. Dekat situ kita nampak bukti bahawa memang mereka saling mengenali, dan lepas pada tu kerajaan pun istihar bahawa dia adalah Mat Kilau. Dan selepas 10 hari pengisytiharan Mat Kilau itu berlaku, Mat Kilau pun meninggal.